Ada soalan lain? Doktor, Ya, saya. Siapa tu? counter yang saya. Counter yang dimanipulasi tu ada sindiket dia ke atau dia tipu ke? Okey, kalau dah namanya counter dimanipulasi, mestilah ada sindiket. Okey, memanipulasi. Jadi dah tengok tak video yang saya share itu? Video Korea tu. Dah tengok. Faham ke bahasa Korea? Faham ke bahasa Korea? Faham Indon je. Oh, okay. Dia punya cari kata Ya. Okey, sebab soalan tu berkenaan dengan sindiket, saya nak tanya siapa yang tengok tu lah dan menghayati cerita tersebut. Apa yang you faham tentang cerita tersebut? Dia ada satu sindiket tu, dia nak mempergunakan seorang ni. Watak utama tu lah. Watak utama tu dia macam trader kan? saham. Dia trader. Cuma dia ambil nak katanya dia ambil masa dalam 5 tahun jugalah untuk mahir, untuk jadi pro lah dalam saham kan. Lepas tu ada satu sindiket, dia macam dapat kena pasti dia ni pandai main saham apa semua. Lepas tu dia macam nak pergunakan lah. Dia macam adalah yang minta dia bagi tahu waktu untuk jual saham apa semua tu kan. Dia suruh beli sesuatu saham tu sebenarnya tak ada fundamental pun, tak ada apa-apa pun, kan? Betul tak? Ya. Lepas naikkan harga tersebut, lepas tu dia dump, dia jual. Okay, so dia lebih kurang macam tu lah. Sindiket kat Malaysia pun ada juga macam tu. Okay, so kalau you tengok contohnya Vivocom ni, saya bukan nak kata Vivocom tu under sindiket, cuma contoh, nampak dia punya contoh je. Okay, sekejap ya. Okay, saya buka satu counter yang saya tengok, itu student ramai beli kan. Sebab apa? Okay, boleh beli sebab dia tengah breakout. Tapi kita kena tengok hati-hati lah. Sebab dia ni mungkin pump and dump. Okay, saya tak nak kata dia counter syndicate. Okay, nanti kan salah pula saya kan. Tapi saya rasa dia pump and dump confirm lah. Okay, pump and dump tu maksudnya dia pump naik, lepas tu dia dump. Hari ni sampailah, okay, hari ni dia Securities Commission freeze kan dia punya limit down. Freeze kan limit down ni, maksudnya tak boleh limit down ni. Ini 1 hari limit down, 2 hari limit down ni. So Securities Commission terpaksa freeze kan, bekukan limit down. Kalau tidak dia limit down sekali lagi. Okay, nampak dia pump. So yang ni, okay, untuk trader. Okay, untuk trader you beli dekat masa breakout. Ni breakout lah. Okay, you dan you mesti jual lah. Masa dah ada signal untuk jual. Contohnya kalau kat sini, you akan jual kalau dia dah break kan, downtrend ni, trend line ni. Okay, dia dah break ni, you jual. Okay. Tapi kena ikut disiplin lah. Maksudnya break je jual. So disiplin lah maksudnya. Kalau tak nanti kan tu yang jadi macam ni. You ada kat sini balik. Okay, lepas tu kalau nak beli masa fresh breakout je. Beli antara kat sini je. Okay, beli dekat sini je. Fresh breakout. Fresh. Dia masa fresh. Okay, bukannya dia berdarah sini baru beli. So kalau dia fresh breakout, okay. Okay, nampak dia breakout kan? Dia breakout. Okay. Tapi satu, you kena tahu kalau counter tu senang untuk jadi mainan sindiket ialah apabila dia tak ada fundamental. Fundamental dia tak ada ni. Okay, fundamental dia tak ada. So sebab tu dia push tinggi, lepas tu dia boleh dump sekali. So nampak ini pattern dia adalah V pattern. Okay, V pattern. So V pattern tu macam ni lah. Okay, dia naik, turun. Macam tu. Okay, tu V pattern. So ini memang jadi V pattern lah ni. So sebab tu walaupun dia dah freeze, okay, kalau you tengok kita tengok
dia punya counter sekarang ni, dia punya queue saya rasa semua nak jual sekarang ni. Ini saya pakai RHB Tradesmart lah. Saya ada banyak sebenarnya saya pakai. Saya ada Honyong, saya ada M+, saya ada Rakuten, saya ada Afin Huang. Semua saya cubalah. Sebab saya nak kena mengajar kan. Saya kena tahu dah semua platform yang ada. Maybank saya tak ada lagi. Maybank saya tak buka lagi. Okay, saya perlukan suara-suara untuk saya ni keep on bercakap, sebab kalau saya macam cakap seorang-seorang ni saya risau pula. Okay, kalau boleh cakap okay, ada maksudnya ada respon. Okay, ada respon. Macam tu. Sedap dia dengar kan. Okay, sebab kalau tak ada respon, saya macam bercakap seorang-seorang. Jadi sekarang ni orang dah macam orang gila je. Cakap dengan apa? Dengan laptop ni kan. Orang tak nampak. So you kena at least bagi respon. Okay, bagi respon lah supaya kita terus acak. So bila you bagi respon, you tanya-tanya, so lagi banyak lagi yang you boleh dapat. You jangan takut, saya tak makan orang. Okay, tanya je. Okay, kalau kalau saya leter lebih-lebih tu, tu ilmu lah tu. Okay, leteran saya tu adalah ilmu. Okay. Alright, so okay, kita tengok dekat sini ini yang ni okey sikit lah pakai apps daripada website. Okay, tengok Viviocom ni ada 44 juta unit nak menjual. Tapi adalah ramai orang beli juga kan, tapi saya tak tahulah siapa yang beli ni. Kan gila lah diorang ni. Tapi tak banyak dah dia punya volume. Okay, so baru ada 2 juta je yang membeli. Okay, 2 juta tapi nak menjual ada 44 juta. So akan jatuh lagi lah. Okay, akan jatuh lagi. Ni dah freeze Dia freeze limit down tu. Kalau tak freeze tu, hari ni hari ketiga dia limit down. Okay, bayangkan 3 hari limit down. Siapa yang beli dekat puncak tu, yang tadi yang kat puncak Mahligai tadi. Mana puncak Mahligai tu? Alamak. Bentar. Oh ni. Yang ni. Siapa yang kat atas puncak ni? Kan? Kalau kat puncak ni memang nak. Okay, nak tunggu balik dia naik, bercinta lah kan, bercinta tak tunggu dia naik balik. Okay. So, saya pun pernah terkena juga macam ni kan. Dah beli kat atas, dah nak set cut loss kan. Lepas tu, contohnya saya set cut loss sini. Selalunya kita akan set cut loss, betul tak? Okay, kita nak set cut loss dekat sini. Okay, tiba-tiba cut loss tak jadi. Tak boleh. Contohnya RHB hari tu dia tak boleh. So, kita ada kelas. Contohnya saya ada kelas kan 3 jam. Okay, dalam masa 3 jam tu, contoh kalau dalam macam ni daily saya tukar kepada sejam. Okay. Dalam masa, nampak sejam ni. Dalam masa sejam dia jatuh macam ni. Kalau you tak set cut loss, memang buka-buka je dah sampai sini lah. Nampak? Buka-buka je dah sampai sini. Itu masalahnya kadang-kadang ni kita punya sistem lah. Sistem platform contohnya. Tak kisahlah saya nak kata RHB ke, Maybank ke, M+ ke apa ke. Sistem kita masih lagi tak power. Okay. Kita punya teknologi masih lagi tak power. Kita tak menjaga security trader ni. Maksudnya kita punya kebajikan trader dan investor. Okay, contohnya sistem dia tak boleh buat. Kita sepatutnya dah set cut loss kat sini tapi tak lepas, tak jadi ataupun benda cut loss set tu tak boleh buat. So you bayangkan kalau orang tu tengah dalam kelas, saya lah dalam kelas dalam masa 3 jam. Ini sejam, 2 jam, 3 jam dia jatuh. Buka-buka aja dia tengok harga you dah jadi RM1.22 daripada mungkin you beli dekat sini. Kan mungkin you beli dekat sini. Masih ada breakout ini. Okay, pada harga RM1.70. Okay, 70 ni. RM1.72.
Okay, tapi sekarang buka-buka jadi RM1.22. Okay, itu masalah. Ni kadang-kadang sistem. Okay, contohnya tak boleh cut loss. Okay, alright. Lah, apa jadi ni? Doktor, Ya. kan yang kena freeze tadi tu, dia Ya. berapa lama kena freeze tu? Sehari je. Free sehari je. Oh, sehari je. Okey. So, dia memang akan turun macam ni lah. Malam saya ada cerita dengan kelas lain. Okay. Tapi sebenarnya, kalau you gunakan indikator, okay, kalau you gunakan indikator, you dah dapat tahu dah. Okay, basic indicator lah saya tunjukkan. Basic indicator, okay, kalau basic indicator pun, you pakai contoh, let's say you pakai RSI. Okay, you pakai RSI ada tak? RSI. Okay, you pakai RSI ni, Relative Strength Index. Okay, you nampak, yang ni semua dah area overbought. Okay, ni semua area overbought. Okay, so maksudnya kawasan yang ni, okay, area overbought. Okay, kat sini. So bila dia dah break, dia yang ni patutnya kita, yang ni kawasan ni, kat sini. Okay, kita tengok dia break kat situ kan. So samalah. So itu menunjukkannya you kena sell signal. Ni memang kena sell. Signal satu, sell. Okay, kalau kita pakai indikator lain, contoh kita pakai stokastik. Ini pun sama juga Stokastik ni kita boleh gunakan untuk sebagai nak tahu sama ada overbought ataupun oversold Nampak? Dia kat sini kawasan overbought. Okay, sini oversold. Okay, so kalau dia cross, maksudnya kita boleh beli. Kan? Tapi yang ni dah oversold ni. So nampak, kat sini dia dah cross. Dekat sini dah cross dah. Kawasan ni. Okay, kawasan sini. So kat sini sepatutnya you dah, di sini dekat doji ni pun. Okay, doji ni pun satu adalah, satu lagi sell signal. Ni candle Ni pun sell signal. Okay, yang ni pun sell signal. Okay, stochastic sell signal. So, banyak sell signal tu. Okay, banyak dah sell signal. Ini baru dua saya buka, RSI dengan stochastic. Kalau kita pakai contohnya trend follow trend lah, trend. Kalau trend kita pakai, kita pakai crossover. Tapi kalau trend ni lambat sikit dia punya signal. Okay, contoh saya ambil crossover. Okay, MA cross ni. MA cross. Okay. So saya nak tukar sekejap. Okay, saya nak tukar. Okay, input. Okay guys, input dia. Sekejap. Ini MA cross berapa ni? Oh, dia tak ada bagi tahu berapa punya dia punya ni. Dia tak bagi tahu. Okey. Sekejap, tukar lain. Yang boleh ubah. You kena banyak main macam ni. EMA tak ada. Okey, mungkin boleh pakai double EMA ni. Okey. Double EMA tengok. WMA tak boleh pakai. Tak, saya nak cari yang untuk kita tunjuklah ada ni MA cross. Ini tadi Ni masalah tak boleh tukar, kita tak boleh tukar ni. Saya nak tukar dia punya MA tu. Dia punya short dengan long punya MA. Sekejap. Kita try tengok EMA.
Kita pakai multi EMA ni belum. Tengok boleh tak tukar dia. Oh, banyak sangat. Ni banyak sangat pula. Oh, ni pun tak tunjuk dia punya EMA tu. Dia tak tunjuk. Dia banyakkannya dia buat dan dia tak bagi kita tukar. Okey, mungkin boleh pakai ni kot. Multiple. Oh, ni banyak sangat. Terlalu banyak ni. 21, 50, 89. Okey. Okey, ini contoh ini adalah ME So, okey, kita mesti ambil satu, kita letak tapi ini MA okey, saya ambil 7 dan satu lagi saya pun ambil sama juga MA. Yang ini saya tukar kepada 21. Contohlah satu pendek, satu panjang. Okey. Kalau you tengok, okey dia cross kat sini. Okey, you belilah. Tapi kat sini dia masih lagi belum cross. Nampak? Lambat tak? Kalau pakai moving average, lambat kan? Dia beli signal tu untuk jual tu, you kena tunggu jual kat RM1.17 ini baru jual. Okey, dia break RM1.17 baru nak jual. Tapi dia belum cross lagi ni pun. Okey. Tapi kalau you pakai contohnya yang ni MA okey, ini MA. Ini apa ni? DC. Okey, kalau kita tukar pakai exponential. Exponential ni moving average juga, tapi dia lebih cepat sebab dia buat smoothing exponential. Okay, moving average, exponential, kita letak dua dulu. Satu kita tukar kepada yang pendek. Saya dapat 7. Okay, satu lagi saya tukar yang panjang sikit. Okay, letak 21 lah. Okay, contoh. You boleh letak berapa-berapa pun you nak. Okay. Right, so nampak masih lagi belum cross. Okay, masih lagi belum cross. So, dia cross kat sini, buy. Tapi nak jual ni, tak cross lagi. So lambat, okey. Tapi yang lain kalau you pakai yang ni semua dah nampak lah untuk ni. Tapi untuk ni belum lagi. Okey, sebab you beli pun start pada harga 40 sen ni kan. So still untung lagi sebab dia masih lagi belum cross. Tapi rasanya nak cross lah juga. Okey, dia nak cross. Nampak yang ni? Dia nak cross ni. Aduh. Patutlah dia tak hilang-hilang. Saya pakai crush. Okey. Banyak pula yang ni. Okey. So maksudnya dia belum cross lagi ni. Nampak? Ini yang warna, okey, saya buat ni warna merah ni warna merah. Yang pendek warna merah. Okey. Yang panjang warna biru. So belum cross lagi, tapi maksudnya walaupun dia belum cross, tapi dia ikutkan harga dia lambat lah. Sebab moving average ni lambat sikit lah. Sebab dia trend indicator. Okay, dia trend indicator. Okay, dia trend indicator. Tapi kalau you nak pakai trend indicator, you pakai mungkin yang laju sikit, panggil McGinley. Tapi ni pun rasanya dia tak tunjuk lagi Kalau McGinley, tunjuk.
McGinley Dynamic ni. Ada orang ke? Okay, McGinley Dynamic Ada. pun masih Ada, lagi tak. ada. Itu masih pegang lagi kalau McGinley Dynamic ni masih pegang lagi. Masih lagi pegang lagi sebab dia ni. So basically untuk trader dia tak akan pakai banyakkannya tak pakai ni. Melainkanlah you swing. Okay, trader kalau you swing tu lain cerita lah. Tapi kalau counter-counter macam ni tak boleh swing Kalau counter yang naik cepat macam ni dia kena jual cepat lah. Okay, dia kenaikan dia terlalu cepat kan. So you tak boleh nak tunggu dia macam kalau yang naik-naik cepat ni jual cepat lah. You kena jual cepat lah. Ada signal je then you boleh jual. Okay, signal ni nampak. Okay, signal yang tu you dah boleh jual. Sebab momentum ni adalah oscillator Okay. So signal yang untuk jual tu you boleh jual lah. Sebab bila dia naik cepat, dia turun pun cepat. Dia dipanggil pump, lepas tu dia dump. Okay. Pump, lepas tu dia dump. So you nak tunggu kalau you nak pakai swing tu counter-counter yang fundamental dia kuat, dia memang dalam trend kan, tu tak apa nak swing. Okay, tapi kalau yang tiba-tiba ni so you fast in, fast out. FIFO dia panggil. Okay, ini bahasa-bahasa dia dia panggil FIFO. Okay, fast in, fast out. Bukan first in, first out. Okay, bukan accounting Okay, accounting apa? Kalau accounting FIFO, LIFO. First in, first out. Pandai pun. First in, first out. LIFO, last in, first out kan? Betul. Awak ada juga saya punya ni, peminat saya tu. Siapa tu? Tengok dia sikit. Mana tadi? Baby tu. Ika doktor. Zulaika. Mana sekejap. Macam mana nak buka balik? Mana Zulaika? Zulaika. Doktor. Fizi jaga anak. Jaga anak ke tu? Tunjuk sikit anak. Baby dia menangis tadi. Ya ke? Zulaika dah ada bangun lah doktor. Dia baru bangun. berapa orang anak tu? Baru seorang doktor. Ya ke? Tunjuklah dia sekejap. Lelaki perempuan. Tunjuk Ika. Kak nak tengok kak. Cepat Ika. Dia baby dia dapat juga belajar investment. Betul. Dia tak besar nanti dia tahap part terror dia investment. Sebab Zulaika dah mananya ni dia tengah pakaikan baby dia make up apa semua ni. Perempuan ni anak dia. Perempuan doktor. Perempuan. Tak payah pakai make up dia Zulaika. Farifah nama dia. Apa dia? Siapa namanya? Dah senyap dah. Tu dia baby. Comelnya. Berapa tahun ni? Berapa bulan? Dia tak boleh cakap dia. Dia tengah mute. Dia tengah mute. Hello. Dah hilang dah. Okay, thank you Zulaikha. Okay, comel babynya. Okay. Alright, so insyaAllah lah dia akan
Sambil-sambil dia dengar saya punya lecture ni, nanti insya-Allah dia boleh jadi investor ataupun trader lah. Okay, alright. So kita sambung lagi. Okay, soalan lain? Doktor, Siapa tanya tu? saya nak tanya Apa tu? Nazira. Okay, ini ada baby juga ni. Tak ada. Doktor, kalau macam account yang tadi tu yang doktor cakap, yang fast in fast out tu kan? Account, tu bukan account. Fast in, fast out tu strategi. Okay, strategi tu kan. Okay, kalau contoh kalau yang macam tu, yang kalau jenis yang apa nak cakapnya, yang dia punya selama ni downtrend, tiba-tiba dia naik mendadak kan. Lepas tu kan doktor kata tu kita kena fast in fast out. Tapi what if kalau dia dah fast in tu dah fast in tapi dia tak keluar dengan cepat. Kalau macam tu macam mana doktor? Maksudnya kita akan mengalami kerugian ke? Macam mana dia? Macam mana maksudnya? You dah masuk. Lepas tu Tapi lambat keluar. kenapa lambat keluar? Mungkin tak selalu check ke ataupun macam terlepas pandang ke. Tu bukan fast in fast out lah ni. Tak jadilah ni. Dia kalau fast in fast out tu you masuk je, ada signal dia keluar. Ada signal jual dia keluar. Kan? So baru dia fast in fast out. Okay. So tapi yang ni pun, ni tak fast in fast out ni, ini dia swing lagi ni. Selama 14 hari. Ini kalau kita kira candle tu, ni satu sebab saya buat daily kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 minggu. Bukan 2 minggu. Kalau 14 tu 3 minggu. 3 minggu dia hold ni. Kalau ni. Tapi ini bukan fast in fast out lah. Fast in fast out tu lebih kurang kalau dia contohnya, bolehlah kita panggil dia ni fast in fast out untuk swing trader. Swing trader. Tapi kalau dia fast in fast out untuk intraday, dia akan buat dengan cepat lah. Dia keluar hari tu juga. Okay. So kalau you pakai fast in fast out, you memang kena fast in fast out. Ada je dia punya signal jual, you kena jual lah. Kalau kenapa you nak pegang lama pula kan? Dah hilang pula dah. Sekejap Okay. So fast in fast out itu dia punya tu. Dia punya okay, hari ni banyak counter minyak yang naik sebab semalam minyak naik. Okay. Fast in, fast out memang kena fast in dan fast out. Tak bolehlah tunggu-tunggu. Boleh faham ya? Sebab itulah strategi dia. So you tak boleh lah. Kalau you kena sebelum you beli tu you kena tahu dah strategi you apa. Kan? So you nak fast in, fast out, you kena buat lah fast in, fast out. Okay, yang lain? Soalan lain? Okay, Anis nak. Contoh ni kalau kita guna indikator MACD dengan RSI. Lepas tu kalau MACD tu dia punya line biru tu, line apa tu, MACD tu dah cross line signal yang warna merah tu dekat line kosong ataupun atas sikit daripada line kosong tu. Maksudnya dia positif lah. Tapi bila kita tengok dekat RSI dia dah overbought. Jadi kita kena beli ke masa tu ke kita kena tunggu RSI tu oversold dulu. Tapi counter tu dalam keadaan uptrend lah. Okay, RSI ni satu. Dia kadang-kadang walaupun dia dah overbought tapi dia masih lagi naik. Dia masih lagi straight, dia dekat atas overbought tu. Okay, so yang tu exception lah. Cuma risiko lah, ada risiko lah. Contohnya kita tengok yang ni RSI ni ini dah overbought kan. Kalau kita tengok MACD kita buka. Okay, MACD, okay, dia memang overbought kat sini. Sini dah overbought kan? Betul tak? So kat sini overbought, okay, tapi
Yang ni masih lagi naik. So you boleh beli lagi kat sini. Cuma dekat sini dah nampak dah dia dah, ataupun dekat sini lah. You tengok dia punya histogram tu dah start menurun kan. Itu maksudnya dia dah nak start jual lah dekat sini. Okay. So tapi kalau kita tengok yang ni memang masih lagi baru je cross dan dia dah overbought kat sini. Kan? Kawasan ni lah. Okay. So maksudnya RSI tu dia masih lagi boleh lagi. Kan? Tapi kita tengok ni MACD dia dah start nak turun. Okay, MACD dia nak start turun. Okay, sebab tu kat sini you dah boleh. Sekejap saya ada phone call. Hello, Assalamualaikum. Ada kelas. WhatsApp dulu. Okay. Alright. Boleh ke? Sebab boleh faham ke? Nampak so dia cross ini. Kan dia cross ini. Tapi RSI dah tinggi. Kan? Dah. So kena tengoklah dulu. Okay, dia punya kenaikan tu naik and then you boleh hold. Tapi bila dia dah nampak dia punya histogram MACD nak turun, lepas tu dia ada candle ni, okay, doji-nya, lepas tu dia break down trend line, so you kat situ you ada sell signal. Oh, maksudnya kena tengok indikator lain jugalah. Untuk confirmation lah, you boleh tengok. Okay, sebab kalau you tengok ni je, okay, you akan jual patutnya dekat sini. Okay, dia dah start sini ni, ni dah start boleh jual lah. Okay, kat sini. Tapi terlampau awal pula you jual. Okay lah, sini kan. You dah jual lah. Dia turun je, you start jual. Okay. So, tapi kat sini pun nampak macam nak turun kan. So, dia ni pun nak turun kan. Tapi maksudnya dia dah bagi signal awal-awal tu. Okay, contohnya dia dah nampak ni yang MACD histogram ni dah ada penurunan sikit. Okay, sini ada turun sikit. Tapi you hold lagi. Kan, sebab dia tak pecah lagi trend. Okay, trend. So contohnya you dah draw trend ni awal kat sini. Antara sini dengan sini. Contoh So you draw masa tu mungkin kat sini. Okay. Okay, so dia masih lagi, tapi untuk you tahu untuk jual ke apa, you kena pergi tengok time frame yang lebih pendek, yang lebih kecil. Okay, you nampak kat sini you dah nampak. Okay, time frame yang lebih kecil you nampak. Okay, ini untuk yang trader, okay, you akan tengok time frame yang lebih kecil. Okay, dia naik, okay, you right, tiba-tiba dah sampai sini dia jatuh, kan? So that's why you boleh ambil profit lah sini. Okay, time frame lebih kecil lagi, 5 minit pun boleh. Okay, 5 minit pun nampak lah. Okay, nampak lah mula dia naik tu. Okay, tengok 5 minit tu, selagi dia naik tu, okay dah. Okay, selagi dia naik tu, you boleh maintain dah. Sampai sini, you dah boleh ambil profit. Okay, ini yang 5 minit ni. Okay, tapi ini dia panggil swing Okay, kalau yang jenis intraday, sini dia dah jual lah. Okay, bagian ni dia dah jual. Dia naik sikit, dia beli, okay, lepas tu dah jual. Okay, dia dapat 2-3 bit pun dah okay lah bagi dia. Okay. Okey doktor. Lepas tu lagi yang apa tu MA tu kan dia kan ada banyak kan, ada 9, ada 20, ada 26 kan. Lepas tu doktor cakap kita boleh pakai je berapa yang kita nak guna. Lepas tu dia memang kena ambil dua macam MA 9, MA 26. Lepas tu Contoh. Okay, tapi kenapa you pakai 9? Kenapa you pakai 26? Tu you kena justify. You kena justify. Yang tu saya tak tahu bila nak guna 9, bila nak guna 20, 26. Okay. Saya tak tahu. Dia sebab 9, 26 tu hari tau. Okay. Sebagai contohnya, kenapa kadang-kadang kalau MACD MACD dia pakai 12. Okay, nampak ni MACD 12, 26.
Okay, 12 dengan 26 EMA. So sebenarnya ini pun moving average juga ni. Tapi EMA lah 12.26. So kenapa dia pakai 12.26? Okay, kalau you pakai kat sini pun 12.26 sebenarnya lebih kurang sama dengan MACD. Okay, sebagai contohnya saya delete semua ni. Okay, saya delete. Hello, padam ke? Hello? Dia masuk lagi. Okay, ni ini contoh EMA saya tukar ni kepada 12 dengan 26. Okay, ni adalah EMA 12.26. Nampak kalau you tengok ini adalah di mana line signal, bukan line signal, line biru tu dia akan cross kosong. Okay, so dia akan cross kosong, itu maksudnya dia akan cross kat sini. Hello? Hello? Dengar Dengar. Okay. Alright, so itu contoh. Sekejap saya buka yang time frame yang lebih ni lah. Okay, yang ni ialah line tu cross, nampak? Line biru cross kosong. So yang ni dia akan cross. So, saya buang dulu ni. Okay, saya buang dulu ini. Okay, nampak dia cross ni kan? Kan? Okay, saya tukar ni jadi merah. Hello? Dengar doktor. Ada bunyi macam bunyi telefon tak ni. Sekejap, buang. Dia terpadam-padam Boleh dengar ke? Boleh. Doktor. Okay. Kalau boleh dengar saya nak saya tunjuk balik. Okay. Okay. Okay, kalau untuk MACD contohnya dia line biru ni cross kosong ni sebenarnya ialah 12.26 bersilang. Okay, 12.26 bersilang, line biru tu sebenarnya dia bersilang dengan kosong. Dia pecah kosong tu. So kalau contoh satu lagi kat sini kita tengok dia ada tak yang mana dia ni bersilang. Okay, yang ni pun sama. Ini tak nampak sangat lah. Okay, ni contoh saya buka contoh lain, company lain. Company let's lah Top Glove. Top Glove sekarang ni dia tengah ni kan, tengah teguk. Okay, you tengok ini dia bersilang kan. Okay, ini bersilang. Betul tak? So nampak line biru bersilang dengan kosong. Okay, ini contoh kalau you pakai MACD. So you tahu sebenarnya dia ialah EMA 12 dengan 26. Yang ni ialah EMA 12 dengan 26 bersilang dengan kosong. Okay, nampak sini. Okay, so kalau kat sini dia cross kan. Okay, ini dia cross. Maksudnya EMA 12 cross. Nah, ini kat sini. Okay, nampak sini. Okay, lepas tu dekat mana lagi? Sini. Sini. Okay, kat sini kan dia cross kan. So nampak ni EMA 12 cross dengan 26 sini. Okay, kat sini dengan kat sini. Okay. So itu contoh-contohnya lah kalau you pakai. Kenapa you pakai EM 12 ke, 26 ke. Ada yang pakai 7, 21. Ada yang pakai 5, 20.
Okay, kenapa dia pakai 5? Sebab 1 minggu 5 hari dia cakap. So dia nak dapat purata 5 hari. Ada yang pakai 3 dengan 5. 3, 5. Sebab apa dia nak pakai, ni very short. So dia nak pakai ni 3 hari dengan 5 hari. So dia pakai sini 3, yang 3 hari punya purata dengan yang 5 hari punya purata. Yang ni memang trader lah. Trader kental lah ni, maksudnya dia memang trade cepat lah. Nampak? Sebab bila you banyak lagi pendek, signal you lagi banyak. You akan dapat lagi banyak signal. Signal banyak lah. Oh, jadi maksudnya kalau macam contoh kalau untuk untuk intraday kita pakai macam 3 dengan 5, 20 lah. Kalau macam untuk investor kita pakai 12, 6. Macam tu ke? Tak semestinya lah. Tapi kalau intraday you tengok kalau intraday you nampak banyak signal tu. Kan? 3 dengan 5 ni banyak sangat. Dia terpulang kat you sebenarnya. Kalau yang intraday ni yang memang semua jual lah ni. Tak ada yang beli. Kecuali yang beli ni mungkin yang mula-mula lah. Yang dulu-dulu ni. Sekejap saya buka 5 minit susah. 15 minit. 15 minit nampak. Banyak menjual lah ni. Semua jual je ni. Kat sini Alright. So you pakai 3, 5 tu. Tapi you banyak. Sekejap beli, sekejap jual. Sekejap beli, sekejap jual. Sekejap beli, sekejap jual. So ni 15 minit 15 minit. You beli kat sini. You jual dekat mana you nak jual. Sekejap saya buka yang ni yang besar kan yang ni kejap. Saya nak ambil yang kawasan ni kejap. Macam mana kawasan yang tengah naik ni. Sebab yang ni dah banyak dah tak apa ni. Dia ni kena kena guna time frame 15 minit ya doktor? Kalau you short term trader lah. You pakai yang flip. You akan tengok mula-mula you akan tengok harian. Mula-mula first kali you tengok mingguan. You tengok mingguan dulu macam mana. So dia ni trend, dia punya major trend dia apa. Major trend dia apa kan. Untuk mingguan, major trend dia apa kat sini. Contohnya you tengok mingguan dekat sini apa. Major trend dia sekarang let's say dekat kawasan sini kan. Dia sekarang ni tengah uptrend. Sini tengah nak downtrend. So maksudnya major trend. Ini major trend. So you tengok minggu dulu. Lepas tu you pergi tengok 1 hari. Tengok 1 hari pula. Ini 1 hari. So let's lah kita punya area mungkin masa tu dekat kawasan sini ni. Saya nak pilih kawasan sini saja. Kan ni. Lah, let's say kat kawasan ni kawasan ni. So lepas tu baru you pergi kepada 1 jam. Kita tengok kawasan tadi. You pergi 1 jam. Yang ini kan contohnya you kat sini lah contohnya. Dan lepas tu barulah you pergi kepada yang time frame yang lebih kecil lagi supaya you nak masuk kat mana. Time frame yang lebih kecil lagi sebab you intraday. Tak boleh lagi dah. Dia kalau 15 minit, ni dia. Ni kawasan ni. Kawasan ni yang kita nak masuk. Tapi kalau you tengok, you pakai 3, 5, memang sekejap lah you beli jual. Ini mungkin you dah jual sini ni. Dia tak boleh buka besar lagi. Kalian nampak you jual sini. Ni 15 minit ni, you jual dah kat sini. Lepas tu you sini you beli balik. So kalau you pakai 3, 5 ni memang banyak sangat. So better pakai yang lebih. Yalah, walaupun intraday you mungkin nak pakai 7, 21 ke ataupun you nak pakai 9, 26 ke, pakai 12, 26 ke. Sebab kalau 3, 5 ni memang very fast lah dia punya signal. Yang ni signal, ini beli. Sini beli, sini jual. Lepas tu mungkin kat sini beli kan. Lepas tu sini jual. Sini beli kan. Lepas tu dekat atas sikit jual. So banyak sangat signal dia.
Okay, Jadi tapi kalau dia- dalam Jadi Kalau dia kena beli masa ni ya, masa dia bersilang Kalau dia macam kita beli masa dia tengah-tengah sikit boleh ke doktor? boleh lah kalau you beli tengah-tengah sikit, tapi kalau dia dah tengah-tengah sikit tu, kalau dia dah turun tu, you kena jual lah juga, you cut loss lah. Yang eloknya masa dia baru nak bersilang, dia dah baru silang tu you beli. Okay. So tapi you kena practice dulu sebab dalam real time tu kadang-kadang you tengok, okay, macam ni 15 minit kan. 15 minit ni you tengok ni berapa minit ni? Dalam 15, 30, tak sampai satu hari dah dia. Maksudnya you memang kena tengok lah depan skrin lah. Depan skrin. Okay. Contohnya kalau you kerja banyak, kalau you ni suri rumah, okay, contoh suri rumah dan you trader, you kerja you trader. Okay. So you kena tengok depan skrin lah. You masak, time masak you nanti pukul 12.30 baru masak sebab dah close. Market close, pergi masak. Lepas tu pukul 2.30 masuk balik kerja. Kan? So macam tu lah. Okay. Okay, tapi yang doktor guna sekarang ni EMA bukan MA kan? EMA. Sebab dia cepat sikit. EMA cepat sikit daripada MA. Jadi lagi better kalau kita guna EMA lah daripada MA. Betul. Untuk you trade cepat lah. Kalau you nak trade cepat. Maksudnya kalau you nak dia bergerak tu, dia bagi lebih cepat signal dia. Signal dia lebih cepat daripada MA. MA lambat sikit signal dia sebab dia moving average, dia tak ada exponential. Tapi sebenarnya exponential pun ada lagi cepat. Okey, cuba bagi contohnya yang lagi cepat ialah dia pakai yang ni. Ini lagi cepat. Okey. Okey, dia cepatnya kalau contohnya apa yang maksud saya cakap cepat tu, dia kalau selagi dia naik, okey, selagi dia naik dia akan dia naik slow. Okay, dia naik slow. So you boleh hold lagi selagi dia you boleh hold selagi dia tak break yang ni. Tapi dia ni 14. Yang you pakai sekarang 35 memang lagi cepat lah. Dia punya signal tu lagi cepat. Okay, so ini kalau swing, you akan hold selagi dia tak ada break. Yang ni mungkin satu dia dah break, tapi ini fast breakout lah. Ini pun satu lagi fast. Okay. Okay, ini swing ni, jenis swing. Ini memang confirm you. Nampak? Dia sekali kalau dia break, dia akan jatuh dengan laju. Okay, dia akan jatuh dengan laju. Contohnya dia break sini lagi, dia jatuh laju. Ini you beli balik. Okay, sebab dia dah naik balik. Okay. Alright. You tengok nanti kalau dia break. Bagi sikit je, tapi I bagi sikit je. Dia boleh dah bagi lagi. Nampak ini break Dia break. Okay, dia break McGinley ni. Cepat dia jatuh harga. Sama juga yang ni, dia break dia jatuh. Harga dia jatuh cepat. Okay, so untuk McGinley, kalau dia naik pelan-pelan. Okay, dia punya line tu pelan-pelan. Kalau dia jatuh, harga akan jatuh dengan laju lah. Nampak? Harga akan jatuh dengan laju. Nampak? Ini kalau dia naik, dia akan naik pelan-pelan. Okay, ini dia dapat, dia jatuh, dia akan jatuh dengan laju. So itu contoh McGinley pun, kalau you nak jadi trader yang laju ni, you mungkin boleh tukar lah. Okay, tukar ni kepada berapa candle yang you nak. So kalau 5 candle dia 5 candle. Okay, nampak dia akan naik cepat sikit lagi. Okay, kalau you jadikan 3 candle, dia akan jadi 3 lah, 3 average lah. So signalnya lebih banyak lah nanti. Okay, you akan dapat lebih banyak signal. Susah lah sikit. Kalau terlalu banyak signal, nanti susah sebab kalau you nak trade selalu banyak keluar jual beli, broker ni untung lah, dia banyak duit dia. Sebab sekali jual beli, you kena bayar broker fee. Jadi kalau untuk EMA ni kalau doktor lagi prefer guna berapa? 9.26 ke 12.26? Ini ialah swing trader. Okay, swing trader, so you kena beli sikit-sikit, lepas tu you swing. So you nak pakai 9.26 pun boleh, you nak itu, tapi jauh 9.26 tu. Okay, kalau you nak pakai 7.21, okay,
You nak pakai 12.6 pun boleh. Okay, 12.6 tu dah macam MACD dah. Okay, tapi yang pentingnya money management lah. Okay, you boleh pakai, ramai yang pakai 7.21. Okay, ada trader pakai 7.21. Okay, ada yang pakai 12, okay, 26 sebab dia pakai ikut MACD. Okay, ada yang pakai 35 kan. Ini siapa-siapa yang nak merempit ni, tapi signal terlampau banyak. Okay, so yang 9.26 ni pun boleh juga pakai. Okay, kalau saya tengok saya tukar ni kepada 9. Lagi satu, instrumen yang you pakai pun memainkan peranan ya. Kadang-kadang instrumen tu okay, sebab saya tengok ni okay, daily. Okay. Kalau you pakai 9.26 okay, dan you swing, okay, so you boleh swing lama. Nampak? Sampai sini baru you jual. Sebab dia cross, jet cross. Ini panggil golden cross. Ini saya pernah komen dulu pada harga RM2. Okay. Sekarang ni dah berapa ringgit? Dia pergi sampai RM20 itu. So, you pakai, kalau you pakai, kalau you pakai 9.26, you beli kat sini, you hold je lah dia sebab dia tak ada pun break kan. So, hold je sampai sini baru dia dead cross. Okay, sampai sini baru dia dead cross. So, elok jugalah long term investor boleh lah pakai. Kat sini barulah dead cross. Dekat mana? Sini Sini adalah dead cross dia. Okay. So kalau you jenis hold tadi, okay, memang kena orang sabar lah. Okay, you untung banyak tu. Ini you jual dan you beli pada waktu dia cross kat sini. Okay, tengok berapa untung you. Okay, 426%. Okay, 426%. Tapi belilah kecil-kecil, lepas tu simpan kan. Tapi kena counter tu kena uptrend. Counter tu kena uptrend lah. So pakai lagi, so selagi dia tak break, okay, you boleh pakai. Ni sebab daily. Kalau weekly, saya rasa belum break lagi ni. Belum lagi break. Weekly kat sini baru ni nak break. So weekly ni, ni kalau long term masuk institution kan, dia tengok weekly lah. Okay, dia pegang lama kan. So kat sini belum break lagi. Okay, belum dead cross lagi. Okay, dia golden cross sini belum lagi. So weekly belum lagi, dia masih hold. Orang-orang yang pegang lama ni masih lagi hold. Kan dia mungkin dia cakap kalau bawah 72 point, maksudnya harga ni jatuh okay, sekarang 6845. So kalau harga tu jatuh bawah daripada RM9.23 ni baru dah dia jual kot, sebab dia dah beli pada harga RM1.07 ni. So dia ada lagi banyak untung dia lagi. Kan? Dia banyak untung lagi. So dia boleh hold lagi sampai dekat sini. Okay. Dia masih lagi untung 270%. Ataupun masa time sini dia akan top up lagi. So kalau you investor lain pula, you top up lagi. Masa time jatuh ni you top up. Okay, supaya you punya holding you bertambah banyak. Kan? Tapi kalau dalam case macam ni, nampak macam dia nak cross apa semua, takut nanti dia cross lepas tu dia downtrend. Kan? Okay? Jadi kalau nak jual tu kita kena tengok
time frame weekly. Tak, kalau you ni trader tengok yang lagi kecil. Oh, okay. Kalau you trader, kalau you swing trader, kalau swing trader you boleh tengok harian lah. Kalau swing trader you tengok harian. Okay, you swing, contohnya swing berapa tahun. Tapi lama ni you swing ni. Ini daripada 2020 Januari. You swing sampai dah 11 bulan. Okay, sampai dah kat mana kita jual kat sini. Sampai bulan 8. So maksudnya 8 bulan you swing ni. Okay, 8 bulan you swing. Swing macam buai kan, buai anak tu kan swing. Okay, swing je lagi dia tak pusing lagi swing tu. So you faham ke apa maksud pusing swing tu? Kan dalam satu buai dia akan dia macam ni kan. Betul tak? Selagi dia macam tu dia okey. Lepas tu kalau dia dah bertukar arah balik ke bawah kan macam tu kan. So ini yang kita kena jual lah ni. So nanti akan dia turun bawah balik macam tu kan, swing macam tu. Okay. Jadi kalau guna EMA ni, dia tak payah tengok indikator lain ni doktor. Kalau dia bersilap tu, kalau dia bersilap terus berhenti. Ke kena tengok juga indikator lain. Tengoklah kalau contohnya you nak swing, kalau you nak swing lah, sebab saya rasa kalau you nak pakai EMA ni kan akan ikut trend kan. You kena tengok fundamental syarikat tersebut dan sebagainya. Okay, baru boleh swing. Kalau syarikat tu tak ada fundamental, memang tak boleh lah. Okay. Okay, thank you doktor. Ya. Thank you. Welcome. Ada soalan lain tak? Kalau tak ada soalan, kita boleh end session lah kot. Tak ada apa-apa lagi ni. Ada soalan tentang assignment ke? Doktor, saya nak tanya. Ya. Kan kalau kita trade betul-betul kan kita ada queue untuk buy and sell kan. Andai kata kalau contoh kita ada beli satu stok yang harganya 50 sen. Lepas tu kita queue untuk sell pada harga 70 sen. Bukan, kita queue untuk sell pada harga 60 sen. Okay. Lepas tu masa kita queue tu, tiba-tiba lepas beberapa minit kemudian tu dia terus naik ke 70 sen. Adakah kita boleh match pada 60 sen tu? Match lah. Oh, match lah walaupun dia dah terus melonjak ke 70 sen. Dia bukan tepat 60 sen je. Macam mana dia boleh terus melonjak kepada 70 sen? Dia ni masa opening ke masa apa tu? Tak kisah masa bila. Tak boleh, tak kisah. Kita tahu. Dia lain-lain tu. Oh, kalau time opening atau closing, you akan dapat harga 70 sen. Kalau harga buka dia 70 sen. Contohnya you, ni kalau contoh you set conditional sell good to date tau. Sebab dia kalau you set sell, tapi sell tu untuk daily je, dia lepas besok dia hilang dah. Dia dah tak ada dah. Tapi kalau you buat sell tu good till date, contohnya 2 minggu ke depan kan, so you letak 70 sen. So maksudnya kalau habis hari ni pun, trading habis pun, you punya order sell queue tu pun akan queue lagi besok. Akan queue lagi besok. Tapi you letak harga 60 sen kan, contohnya pagi-pagi besok, contohnya you letak harga 60 sen.
Okay. Ya. Cuma pagi besok tiba-tiba ada news ke, ada satu berita baik ke bagi syarikat tu, okay, orang pagi-pagi dah semua nak beli, okay, kaunter tu, dan dia punya opening price 70 sen. So sebab dia opening price dia 70 sen, you punya harga walaupun 60 sen, you still jual pada harga 70 sen. Kalau tu kalau boleh match lah. boleh match pada harga 70 sen. Tapi itu kalau opening price, maksudnya opening. Okay, ataupun maksudkan opening untuk pagi ataupun opening untuk petang. Tapi kalau harga biasa, contohnya time trading, susah lah tiba-tiba daripada harga 50 sen naik melompat jadi 70 sen tu macam mana? Kan mana boleh, selalunya dia tak ada buat macam tu. Dia mesti naik dengan harga sikit-sikit. Tu gap up tu selalunya berlaku apabila opening atau closing sesuatu trading hours lah. Ataupun tiba-tiba dia suspended. Tu mungkin boleh. Okay, contoh syarikat being suspended sebab ada material news kan. So dia tutup dia suspend pada harga 50 sen. You memang dah set jual pada 60 sen. Tiba-tiba dia buka. Bila dia nak buka tu dia nak buka balik suspend tu, maksudnya dia news dah keluar kan, contohnya news dah keluar, katakan memang dia dapat kontrak 2 bilion kan, sebab tu dia suspend dulu. Okay, dia dapat kontrak 2 bilion, sebab tu harga dia daripada 50 sen tadi close masa sebelum suspend, masa dia buka balik kan, mungkin orang dah queue ramai dan dia buka balik pada harga 70 sen. So you punya tu akan dapat pada harga 70 sen walaupun you queue pada harga 60 sen. Okey. Lagi satu saya nak tanya pendapat doktor tentang short selling. Sebenarnya boleh ke tak? Short selling dalam bursa dia panggil IDSS, okay, intraday short selling. Okay, yang tu boleh, syariah scholar kata boleh, cuma dia hanya orang-orang yang kena apply lah dengan broker untuk buat intraday short selling tu, IDSS. Tapi satu hari je boleh short selling. Tapi tak sebenarnya boleh lebih dia punya peraturan untuk bursa Malaysia satu hari je. So maksudnya you jual dulu, lepas tu petang you beli balik. You pinjam punya saham. Okay, you pinjam broker punya saham. Contohnya you nak jual 100,000 unit. You pinjam broker you punya saham dulu 100,000 unit, you jual. Petang tu nanti sebelum close you kena beli balik 100,000 unit saham tu. So kalau harga dia jatuh, you beli dapat harga yang murah lah. Tapi kalau harga dia naik, you rugi lah. Okay, short selling tu sebab kita nak harga dia jatuh. Okay. Tapi untuk besar je lah yang lagi. Dia kalau ikutkan memang setiap minit dia harga akan berubah. Setiap saat lah. Setiap saat okey. Boleh berubah saat. Boleh berubah saat ataupun kadang-kadang tak berubah langsung. Satu hari tak berubah. Kadang-kadang tu ada setahun tak berubah. Itu kaunter-kaunter yang tidak ada volume lah. Tak ada minat lah, orang tak minat pun kaunter tu. Setahun tak berubah apa ada. Okay. Tapi kalau kaunter tu menjadi minat, dia akan berubah setiap saat. Berubah kejap. Beli jual. Ada orang beli lah. Macam pasar. Pasar tu pasar yang sibuk, ramai orang beli dan menjual. Tapi kalau pasar tu tak ada orang, so tak ada orang beli dan jual. Okey. Thank you, doktor. Okey, ada apa-apa soalan lain? Kalau tak ada soalan, kita rasa dah pukul 10.50. Okey, so mungkin dah cukup masa lah kot. Okey. So kita harapkan apa yang telah kita kongsikan tadi tu dapat memberikan manfaat kepada yang banyak lah kepada kamu semua. Dan insyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang lain.
Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asma'atan. Subhanaka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dengan Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.